bersama dengan Yang Mulia Puan Pengiran Dr. Amal Bazilah binti Pengiran Haji Abdul Mubin, Pegawai Arkib Skipa Pen Borneo Pusat Sejarah Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Ya. Jadi di sini kita ingin tanyakan ya dengan tajuk yang dibincangkan pada hari ini, sejarah awal pentadbiran haji di Brunei 1906-1954. Ya. Jadi sebenarnya soalan awal kita ini, bagaimana sebenarnya pengurusan pentadbiran haji dari tahun 1906 hingga 1954 ini? Okay. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, alhamdulillah saya diberikan peluang untuk berkongsi sama mengenai topik kita pada hari ini, iaitu sejarah awal pentadbiran haji dari tahun 1906 hingga 1954. Jadi pentadbiran haji pada ketika itu ditadbir oleh pejabat Residen British di bawah Residen British. Ini berikutan penubuhan sistem Residen British yang pada itu dilaksanakan dari tahun 1906 hingga 1959. Namun, pentadbiran haji itu ditadbir oleh pejabat Residen British, ia berakhir pada bulan Julai tahun 1994. Kerana kemudiannya ia responsibility pentadbiran haji itu diserahkan kepada pejabat adat istiadat agama dan kebajikan di Brunei. Jadi Ya, alhamdulillah. Jadi kita telah mengetahui sedikitlah sebanyak berkenaan dengan bagaimana ya pengurusan haji dari tahun 1906 hingga 1954. Jadi Puan, mungkin dapat berkongsi juga bersama kita juga penonton kita. Apakah sebetulnya definisi pentadbiran haji? Mungkin adakah juga terdapat agensi pentadbiran haji di Brunei sebelum adanya sistem pentadbiran Resident British di Brunei ini? Okay. Definisi pentadbiran haji itu sendiri, ia secara generalnya merujuk kepada pihak berkuasa yang mengawasi urusan haji. Dari sebelum 1906, iaitu sebelum adanya pentadbiran Residen British di Brunei, ia dikendalikan oleh Sekretariat Persekutuan yang pada masa itu adalah di Federated Malay States. Ia juga dikendalikan oleh pegawai British dan juga pegawai British India yang masa itu ada di High Commission yang located di Jeddah masa itu. Tapi walau bagaimanapun, disebabkan masa tu jemaah haji itu berkongsi dengan jemaah haji dari India, dikelinga dengan jemaah haji yang lain. Jadi terdapat kekurangan dalam penyediaan keperluan jemaah haji Melayu yang termasuk dengan jemaah haji Brunei pada masa itu. Jadi tetapi setakat ini kita ni belum lagi tahu apa jenis pentadbiran haji yang digunakan jemaah haji Brunei masa itu. Sebelum pertubuhan sekretariat itu pun kita ni belum tahu sejarahnya. Tapi menurut sejarah Brunei, kalau kita lihat pada tahun 1808, iaitu semasa pemerintahan Sultan Muhammad Tajuddin, His Highness Sultan Muhammad Tajuddin telah mewakafkan sebuah rumah yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Ada dulu bangunannya sana. Sultan Muhammad Tajuddin punya. Ia adalah untuk memberi manfaat kepada jemaah haji Brunei pada masa itu. Jadi dengan informasi sejarah harta, kita ni dapat melihat yang mengetahui yang rakyat Brunei masa itu sudah menunaikan haji masa abad ke-19. Jadi untuk itu mestilah ada memerlukan sesuatu pentadbiran haji dalam menguruskan hal ehwal haji rakyat pada masa itulah. Alhamdulillah. Jadi kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan tadi sedikit sebanyak ya, yang mana pentadbiran haji telah pun melalui perubahan yang besar ya, dari zaman dahulu dan hingga kini. Kalau dulu kata puan tadi, yang mana jemaah-jemaah kita ni pun bilangannya terlalu ramai sehingga kan termasuk dengan jemaah-jemaah haji daripada India ya. Jadi ada berkongsi lah. Berkongsi. Jadi itu ada sedikit menyebabkan kekurangan dalam penyediaan keperluan ya bagi jemaah haji Melayu, termasuk
jemaah haji Brunei. Jadi di sini apakah antara agensi-agensi yang memainkan peranan dalam pentadbiran haji di Brunei dari tahun 1906 hingga tahun 1954 ini, Puan? Okey, saya ada menyediakan rajah. Jadi dalam rajah tersebut ada saya menunjukkan agensi-agensi yang terlibat dalam pentadbiran haji di Brunei dari tahun 1906 hingga 1994. Jadi terbahagi kepada 3, iaitu agensi-agensi kerajaan Brunei yang terlibat adalah pejabat residen British, penghulu, pegawai daerah dan juga pengamal perubatan. Dan yang kedua adalah agensi-agensi dari luar kerajaan, iaitu pejabat kawalan haji di Pulau Pinang, Pesuruhjaya Haji Melaya dan misi perubatan Melaya. Agensi-agensi swasta kemudian yang terlibat adalah Syekh-Syekh Haji, ejen-ejen perkapalan dan pengamal perubatan swasta. Jadi seterusnya adalah bilangan jemaah haji Brunei. Pada masa dulu, bilangan jemaah haji ini disatukan dengan jemaah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Borneo Utara yang sebelumnya dirujuk sebagai Jemaah Melayu. Dan seterusnya pada tahun 1945 ia mula dibahagikan mengikut kewarganegaraan mereka. Seperti dalam rajah ini kita dapat melihat bilangan jemaah haji Brunei, Sarawak, Borneo Utara, Melaya, Singapura yang dari tahun 1946 hingga tahun 1953. Alhamdulillah, jadi seperti kita telah dapat saksikan ya rajah yang dikongsikan seperti tadi. Kalau dulunya ni atau jumlah jemaah haji Brunei disatukan dengan jemaah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Borneo Utara dan juga dirujuk sebagai jemaah Melayu. Itu kalau dulu-dulunya. Jadi kita telah melihat tadi ada beberapa agensi-agensi yang dikongsikan di awal tadi. Apa sebetulnya ni Puan peranan agensi-agensi dalam menguruskan pentadbiran haji di Brunei pada ketika itu? Okey, bismillah. Ya, peranannya lain-lain tapi agensi itu penting setiap satu. Pada masa itu walaupun ada kekurangan tapi masih juga diusahakan untuk jemaah haji Brunei. Misalnya bagi jemaah haji Brunei, pusat pentadbiran hajinya adalah di bawah pejabat residen British seperti yang saya kongsikan sebelumnya. Jadi peranan pejabat residen British masa itu adalah macam yang ada sekarang ni lah. Pendaftaran haji, mengeluarkan pasport, membuat kenyataan awam mengenai maklumat haji. Kerana masa tu belum ada social media. Jadi mesti diwar-warkan, dibagi statement apa pasal haji. Dan seterusnya menyediakan risalah arahan kepada jemaah haji, mengeluarkan sijil antarabangsa vaksinasi terhadap cacar dan kolera. So masa tu ada terjadinya wabak kolera. Dan yang pentingnya menguruskan perbelanjaan pentadbiran haji dan masa tu ada sudah tu menerima tambang haji percuma kerajaan masa tu. Dan juga sebagai residen British mereka mewakili jemaah haji Borneo dalam mesyuarat jawatan kuasa penasihat haji. Jadi bersama-sama negeri yang saya sebutkan tadi. Dan ini seterusnya ada saya ingin berkongsi gambar gambar pas haji tahun 1936. Very rare. Kalau kita dapat melihat ni ini adalah pas haji saya ingin berkongsi memberitahu lah yang saya dapat pasal ni dari Dr. Razan Yunus semasa menemu beliau. Ini adalah kepunyaan ahli keluarganya. Ahli keluarganya sendiri. Jadi dia terdapatlah, terdapat barang ni. Memang sesuatu apa yang kita ni barang yang agak luar biasa jarang diketemukan lagi sekarang ni. Jadi dapat mengongsikan sedikit berkaitan dengan pas haji tersebut dan juga pas haji ni kalau kita lihat kita ni nampak bukan macam mana ia berlipat
Ia macam satu kertas. Satu kertas Nikita ni bersaiz macam A4 kertasan lah. Nikita. Kertas A4 tebal A4. sedikit lah, berlipat. Tebal, Jadi dorang melipat membawa. Jadi semua informasi tu ada dalam sana. Dengan saya resident, semua ada. Tapi ini pas haji. Pas haji, ya? Pas haji, bukan pasport lah. Masa tu dikirakan pasport haji. Dikirakan pasport haji. Jadi bayangkan ya, ada penonton bila tadi melihat di sini dan tajuk yang tadi bincangkan secara awal pentadbiran haji di Brunei 1906 hingga 1954. Seolah-olah macam kita ni melihat filem Melayu. Betul. Jadi tadi mengimbau kembali sejarah-sejarah yang ada. Jadi mungkin Puan boleh menyambung ya mengenai dengan pengamal perubatan. Tentang pengamal perubatan, ia ada dua, sama ada kerajaan ataupun swasta. Pasal masa tu belum lagi ada hospital ni besar ni, belum ada. Jadi orang ada ke pengamal perubatan swasta ataupun yang pengamal perubatan yang kerajaan, ataupun yang kerajaan itu bukan semua yang dapat. Jadi dorang peranannya menjaga kesihatan jemaah di Brunei, terutamanya dalam menyediakan vaksinasi. Jadi vaksinasi masa itu penting. Especially sejak tahun 1944, kerajaan Arab Saudi memerlukan semua jemaah-jemaah haji untuk mempunyai sijil inokulasi kolera, walaupun mereka bukan datang dari negara yang terjebak dengan wabak tersebut. Seterusnya itu pengamal perubatan yang di Brunei. Ini yang di masa-masa di Makkah dan Madinah ada misi perubatan Malaya. Mereka ni dari Persekutuan Tanah Melayu, ditubuhkan pada tahun 1948. Brunei belum ada tu yang datang dari sini ke sana. Yang pasukan perubatan Brunei hanya bermula dari tahun 1960-an. Patah lagi. Jadi peranan misi perubatan Malaya ni ataupun The Malayan Medical Mission, ia menyediakan penjagaan kesihatan untuk jemaah dari kesemua ni. Bukan saja Brunei, tapi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara British semasa mereka di Mekah dan Madinah. Jadi dorang bekerja selama 6 bulan. Bila jemaah haji datang, dorang datang, dan terakhir jemaah haji balik pulang pun dorang pulang yang terakhir. Dia boleh balik awal kirakan pasal mesti ada di kelinga jemaah-jemaah haji di sana. Jadi sebelum ada misi perubatan ini, iaitu sebelum 1948, jemaah haji Melayu atau especially jemaah haji Brunei terpaksa bersama-sama berqueue lah, macam berjumpa dengan pegawai perubatan di hospital-hospital di Makkah dan Madinah, bersama dengan jemaah haji lain yang banyak. Seterusnya, seperti yang kita tahu, pentadbiran haji di Brunei ini ia diuruskan secara kolektif yang bersama dengan jemaah haji yang lain. Yang tadi negeri-negeri yang saya sebutkan tersebut merupakan tanah jajahan dan juga negeri naungan British pada ketika itu. Sebab itu ia dikolektifkan, disamakan. Jadi yang di bawah pejabat residen British ada lagi pejabat kawalan haji yang berada di Pulau Pinang. Ia ditubuhkan pada tahun 1991 yang mengendalikan yang semua negeri-negeri tersebut. Jadi sebelumnya, seperti yang saya beritahu tadi, ada Sekretariat Persekutuan yang walau bagaimanapun ia berhadapan dengan beberapa kekurangan jua menguruskan pentadbiran haji ini. Jadi peranan kawalan haji itu yang menolong dalam mengeluarkan pasport haji, mengendalikan tempahan kapal bertindak sebagai setiausaha jawatan kuasa penasihat haji, dan juga ada juga Menteri Dalam Negeri Persekutuan Tanah masa itu yang berhubung dengan hal ehwal haji. Seterusnya itu yang ada di Pulau Pinang, dan sama seperti misi perubatan Malaya tu, ada juga orang lagi ke sana, Pesuruh Jaya Haji Malaya, dipanggil sebagai Malayan Pilgrimage Commission, di mana dorang ditugaskan di Mekah
di Mekah dan juga ikutlah dorang ke Madinah apa. Ya, peranannya membantu kawalan tadi atau pegawai kawalan haji semasa di sana. Lepas tu kebajikan jemaah semasa di Mekah. Misalnya yang selalu terjadi adalah kehilangan jemaah haji, kematian jemaah, ada lagi tiket-tiket haji, pasport jemaah haji dan draft-draft bank. Selalunya masalah-masalahnya ni ada yang macam mereka memerlukan untuk urusan yang diuruskan oleh pesuruh haji melayani, macam dapat diuruskan oleh jemaah haji sendirilah. Jadi di sini saya ada ingin mengongsikan juga gambar pas haji jemaah Brunei yang dipakai jemaah Brunei tahun 1949. Dalam sini kita ni dapat melihat ni muka depannya. Muka depannya ada menyatakan sana Kerajaan Singapura, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo, Utara British dan Brunei. Jadi kita dapat lihat yang ia digunakan oleh jemaah-jemaah haji negara tersebut pada ketika itu. Sedangkan jemaah masa itu disatukan, disatukan. Jemaah Melayu. Jadi untuk seterusnya? Seterusnya adalah peranan Syekh Haji. Syekh Haji ini adalah salah satu kaedah yang tertua yang digunakan oleh penduduk tempatan yang menguruskan perjalanan haji mereka. Masa itu belum lagi ada travel agent. Belum ada lagi ada pegawai haji Brunei, belum ada. Ya, betul-betul. Jadi lazimnya masa itu bakal-bakal haji Brunei ia mengenal pasti Syekh Haji ni dari orang-orang yang pernah menunaikan haji, macam dari word of mouth lah. Sama ada juga melalui iklan-iklan. Syekh Haji ni ada menyebarkan iklan-iklan mereka untuk dilihat oleh bakal-bakal haji ni. Betul. Okay, seterusnya ia kalau kita dapat lihat dulu atau ada terdapat dua jenis Syekh Haji, iaitu Syekh Haji tempatan yang berketurunan Melayu, sama ada dari Melaya, Singapura ataupun Brunei, dan juga Syekh Haji asing yang berketurunan Arab pada masa itu. Jadi peranannya sama macam agensi masa inilah. Sebagai ejen perkapalan haji ada juga menyediakan panduan perjalanan, dan juga semua visa jemaah haji pun masuk. Tapi cuma dorang mesti membuat laporan haji lagi ke Residen British. Jadi ada berapa jenis ni Syekh Haji ni? Syekh Haji tu ia ada banyak jenis. Ia masa dulu tu ia mesti ada tempatan juga, ia mesti ada luar juga. Masa ia di sini, ia di Brunei, yang Syekh Haji tempatan ni kita menguruskan semua di sini. Sudahnya di sana, di Makkah dan Madinah, ada lagi Syekh Haji di sana yang menguruskan perjalanan mereka lagi sana. Jadi mereka bertemulah dengan dua-dua Syekh ni di sana. Dan ejen swasta yang seterusnya adalah ejen perkapalan. Jadi sebelum saya menerangkan mengenai ejen perkapalan, saya ada di sini gambar yang menunjukkan peta laluan masa tu untuk jemaah haji Brunei ke Jeddah melalui laut dari tahun 1906 hingga 1954. Jadi pada masa itu jemaah Brunei ia bertolak dari bandar Brunei ke Labuan dulu. Kemudian ia menaiki kapal lagi membawa mereka sama ada ke Kuching dan seterusnya ke Singapura dan Pulau Pinang. Dan di mana di sana mereka bertemu nih dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Jemaah atau seterusnya akan menaiki lagi sebuah lagi kapal yang besar. Mula-mulanya kapal Damit Delek, lepas itu kapal besar, sebab semua kan menuju ke Jeddah kan. Jadi yang kita tahu dari kita ni tarus ke Jeddah, kalau pakai kapal haji ni ada lagi stop-stopnya. Sebelum ke Jeddah ada lagi ke Yaman. Di Yaman dorang ada lagi singgah ke Aden sama Kamaran. Selepas itu ini saya bagi tahu peranannya lah ejen perkapalan. Seperti Syekh Haji jua sama jua macam ejen masa ni, ejen haji. Ia bertanggungjawab dalam mengendalikan tiket, menghantar jemaah haji dan jadual-jadual kapal kargo bagi pemilik kapal. Dulu kapal haji itu bukan kapal persiaran, kapal kargo yang ditukar kepada jadi kapal untuk
Jadi okey, terdapat kekurangan di sana masa tu. Kita kesian anak jemaah haji kita yang dulu terpaksa India barangannya. Kita ni India pernah kan cuma tu. Ya. Jadi berhubung peranannya dalam menguruskan kargo hajian ni, sini saya ada akan share menunjukkan sekumpulan bakal jemaah haji di Singapura yang dapat kita kongsikan yang dapat kita kongsikan pada tahun 1953 ni. Sebelum orang bertolak dari Singapura, boleh dilihat sana betapa ramainya orang bawa bagasi, banyak besar. Masa tu juga even di Jeddah jemaah Melayu ni terkenal dengan membawa bagasinya yang banyak, besar-besar banyak. Sampai ada dikeluarkan akta untuk tidak membawa barang lebihan oleh pihak Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia masa tu. Sebabnya bukan lagi setengah, kan semua jemaah haji membawa peralatan masak, kayu arang, kayu api pun dia bawa. Padahal boleh di Bali didapati semasa orang jemaah mengerjakan haji di Mekah. Jadi ejen perkapalanan inilah yang akan menasihati jemaah haji untuk membawa barang-barang penting sahaja. Betul. Ya. Jadi untuk seterusnya ni ada kita ada masa lebih kurang 3 minit ya. Okey dapat. Jadi ini gambaran ni penting je pasal kita ni dapat lihat sebelum adanya jeti untuk orang pelabuhan, ada sampan atau perahu yang disediakan. Jadi kapal-kapal besar tu tidak dapat berlabuh ke Jeddah. Mereka terpaksa jemaah-jemaah haji terpaksa menunggu menaik sampan untuk sampai ke pantai. Bukan hampir, jauh setengah jam. Perjalanannya itu setengah jam dari kapal ke shore. Jadi kapal ke pantai itu indah bapa yang dah bersampan terdedah dengan panas matahari. Jadi bayangkan banyak dengan barang-barang yang dibawa. Jadi untuk kesimpulannya yang terakhir ni Puan. Kesimpulannya secara keseluruhannya pada tahun-tahun tersebut pentadbiran haji itu melibatkan seperti yang kita lihat banyak agensi-agensi yang diperlukan untuk jemaah haji ini menunaikan haji dengan sempurna pada masa itu. Tapi namun ada juga terdapat kekurangan. Jadi oleh itu usaha penambahbaikan pengurusan pentadbiran haji terutamanya dilaksanakan start dari 1994 tadi pejabat adat istiadat agama dan kebajikan Brunei sehinggalah pada masa ini Jabatan Urusan Haji di bawah Kementerian Hal Agama pada tahun 1986. Jadi dari sejarah dan kita dapat lihat. Betul, alhamdulillah. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi sebenarnya banyak ingin bertanya dan sebab ini merupakan sejarah awal pentadbiran haji di Brunei 1906-1954. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan mungkin saja part kedua. Tidak apa-apa. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Pengiran Dr. Amal Bazilah binti Pengiran Haji Abdul Mubin kerana menjelaskan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaatnya kepada penonton kita. Terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.